Pada petang ini sekali lagi kita bersiaran langsung dalam FB Syekh Ahmad Faisal. Setelah petang kemarin kita bersiaran langsung yang mana tajuk petang kemarin berkaitan dengan zakat fitrah. Jadi pada petang ini kita akan bersiaran langsung bertemakan Hari Guru, sebab pada hari ini 16 bulan Mei adalah hari resmi perayaan Hari Guru peringkat kebangsaan dekat Malaysia. Jadi guru-guru pada hari ini berasa bangga sebab mereka diraikan dalam satu majlis yang namanya Hari Guru. Pada rakan-rakan FB, sila buat komen sikit berkaitan dengan suara, adakah jelas ataupun tenggelam timbul ataupun tak dengar langsung. Jangan suara jelas ya. Puteri Sulung. Kalau suara jelas saya akan mulakan beberapa saat daripada sekarang. Selamat datang ke FB saya, Zulkifli Ahmad, Puteri Sulung, dan ramai lagi 26 orang dan berikutnya. Okey. Sekarang saya akan mulakan kuliah khas saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan FB, semoga semuanya dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah masuk hari yang ke-23 Ramadan. Lagi seminggu kita akan menyambut Aidilfitri. Dan pada hari ini Sabtu 16 Mei bersamaan 23 Ramadan adalah Hari Guru peringkat kebangsaan. Jadi pada hari ini semua guru-guru diraikan. Isteri saya juga seorang guru. Itulah adik-adik saya kebanyakan guru, dan juga rakan-rakan saya yang sama dengan sekolah dulu adalah guru. Saya pun sendiri adalah guru, walaupun secara official itu tidaklah mengajar di sekolah, tetapi orang yang mengajar, mendidik manusia ke jalan yang sempurna, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memberi ilmu, mencurahkan ilmu. Insan ini adalah guru, cuma official ataupun tidak official. Jadi pada hari ini saya pilihlah satu tajuk khas bersempena dengan Hari Guru, iaitulah tajuk saya ialah Guru Penyuluh Hidup. Dia lari sikit, tapi tema Hari Guru tahun ni ialah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Itu tema Hari Guru pada tahun ini. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru sekalian. Semua ada yang sihat atau yang sakit, yang penting masih bernyawa, yang sedang berkhidmat dan juga yang telah bersaraf. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nak melihat siapa itu guru. Siapa itu guru? Banyaklah definisi, tarif yang diberikan berkaitan dengan guru ini. Antaranya yang saya boleh petik ialah guru itu ialah seseorang yang mendidik dan menyampaikan ilmu. Sama ada ilmu yang disampaikan itu di sekolah, di tadika, di masjid dan di mana-mana sahaja. Cuma pada hari ini sambutan Hari Guru tu dia lebih memokuskan kepada guru-guru di sekolah. Tetapi tidak salah, guru-guru yang bukan di sekolah pun turut sama-sama diraikan sempena dengan Hari Guru ini. Jadi guru ialah seseorang yang mendidik dan menyampaikan ilmu di mana-mana tempat, especially di sekolah. Di sekolah, di Menara Gading, di tadika, di tempat tuition, di masjid, di surau dan seumpamanya. Ini adalah guru. Satu lagi, guru ialah seorang yang bertanggungjawab
Itu definisi guru saya berikan. Seorang yang bertanggungjawab menyampaikan dan menyebarkan ilmu, pengetahuan. Seorang yang bertanggungjawab menyampaikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan juga bertanggungjawab untuk menambahkan ilmu dan memahamkan ilmu kepada penuntut-penuntutnya, atau kepada murid-muridnya, atau pelajarnya, atau mahasiswa, ataupun audien yang mendengar. Inilah maksud guru. Kemudian yang kedua, kita nak melihat maqam ataupun stage kedudukan guru di sisi masyarakat dan juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu mu'allima." Aku diutuskan sebagai guru. Mana Nabi itu pun sendiri rasul, makamnya cukup tinggi, dalam masa yang sama baginda menjadi guru. Jadi mesej yang jelas pada kita, guru ni sebenarnya kedudukan cukup tinggi. Guru ini kedudukan cukup tinggi kerana dari guru lah merebaknya manusia ni. Kalau dalam konteks penjawat jawatan, dia menjawat jawatan itu puncak asalnya daripada guru. Kalau dia guru, dia boleh jadi guru sebabnya guru. Kalau dia jadi DO, dia boleh jadi DO sebabnya guru. Kalau dia jadi macam saya jadi pegawai agama, jadi qadi, sebabnya guru. Jadi penceramah, sebabnya guru. Dia jadi menteri, puncanya daripada guru. Kalau jadi usahawan, orang politik, pengarah, timbalan pengarah, doktor, jururawat, apa saja dia jawat jawatan, puncak asal yang membolehkan dia menjawat semua jawatan itu adalah kerana jasa yang besar yang diteburkan oleh guru kepada dia. Jadi maqam dan kedudukan guru ni sangat tinggi. Kemudian guru ni sebenarnya di segi penghormatan kita kepada mereka, guru adalah ibu bapa ketiga kepada insan yang bernama murid. Guru adalah ibu bapa ketiga kepada insan yang bernama murid. Siapakah ibu bapa yang pertama, yang kedua? Ibu bapa yang pertama, yang kedua adalah ibu bapa kita lah. Dua-dua tu jadi ibu bapa. Jadi kita ada ibu kita, dia guru yang pertama. Dia bapa, ibu bapa lah. Dan konteks guru pun dia guru yang pertama, bapa guru yang kedua. Dan ibu tu adalah ibu kita, bapa adalah bapa kita. Guru yang mengajar kita, mereka ini adalah ibu bapa yang ketiga, setelah ibu bapa kandung kita. Bermakna maqam guru ni cukup tinggi. Kemudian yang ketiganya ialah guru ini tidak boleh dipanggil sebarangan sebab dia penghormatan. Ada setengah orang pun dia tak jadi guru pun, cara orang nak panggil dia penghormatan tinggi. Kalau pegawai di pejabat, orang panggil tuan, paling tidak pun encik. Kalau yang Sultan beri gelaran Datuk Seri, kita panggil dengan panggilan itu, Datuk Seri, Tan Seri dan seumpamanya. Jadi cara kita menghormati orang. Dan guru ini pun ada cara kita menghormati dia. Kalau cikgu tu nama Kasim, tidak mungkin, bahkan kurang ajar namanya, kalau murid itu pergi memanggil cikgu dia Kasim. Kasim, ajarkan aku. Tak boleh. Sulaiman, ajarkan aku. Tak boleh. Maka guru ini, dia ada adab dan cara memanggilnya. Di antaranya, kita sering memanggil guru kita dengan panggilan cikgu dalam konteks di Malaysia. Kalau dia mengajar agama, kita panggil dia ustaz. Kalau dia perempuan, kita panggil dia ustazah. Kalau sampai ada setengah guru yang di sekolah tu, sekolah menengah dan seumpamanya, dia mengajar bahasa Inggeris. Kalau dia lelaki, kita panggil sir. Kalau dia perempuan, kita panggil teacher. Ada setengah kita panggil madam, miss, mrs. Mana itu penghormatan daripada murid, daripada pelajar kepada guru dia. Kalau guru itu sampai di peringkat menara gading, dia ada title DR di depan, kita panggil doktor. Ni doktor. Ataupun kalau dia ada pangkat besar lagi, profesor. Secara kita memanggil guru kita. Kalau dalam konteks guru yang menyampaikan ilmu akhirat ini, kadang-kadang ilmunya cukup tinggi, orang memanggil dia tuan guru ataupun tuk guru. Setengah tu dia panggil ustaz. Barangkali penguasaan ilmu guru itu tentang agama itu sangat tinggi, sehingga dia berasa kalau dipanggil ustaz sama dengan ustaz biasa sahaja. Maka dia panggil tuan guru. Cuma dia tak panggil maha guru lah. Maha guru ni berkaitan dengan silat.
silat pulut, silat lincah dan seumpamanya. Itulah adab-adab bagaimana kita memanggil guru kita. Kita panggil cikgu, sir, madam, ustaz, ustazah, doktor, profesor, tuan guru dan seumpamanya. Cara kita memanggil guru kita. Dan panggilan kita kepada guru kita ini, biarpun dia sudah tidak lagi mengajar kita, maka panggilan kita kepada dia begitulah. Kalau cikgu, cikgu lah. Kata ustaz, ustaz lah. Walaupun dia sudah tua, terlalu tua, dan kita pun dah terlalu tua. Dia telah lama pencit, masih hidup lagi, dan kita pun dah pencit. Tetapi oleh kerana dia cikgu kita, dia ustaz kita, kita tetap memanggil dia ustaz ataupun cikgu. Kita tak ubah title panggil Tuan Haji, Puan Hajah dan seumpamanya. Itu hebat. Panggilan yang sesuai untuk dinobatkan oleh murid atau penuntut kepada orang yang pernah berjasa menyampaikan ilmu kepada dia. Perkara yang keempat, saya nak mengajak pendengar sekalian, penonton, untuk membetulkan persepsi. Sebahagian daripada murid-murid yang pernah berguru salah tanggapan kepada guru yang pernah mengajar mereka. Jadi persepsinya yang saya nak beritahu pada penonton sekalian bahawa guru ini sekali dia mengajar kita, selama-lamanya dia adalah guru. Sekali dia mengajar kita, selama-lamanya dia adalah guru, biarpun dia guru sementara. Kalau dalam konteks sekolah ni, guru yang tak terlatih tu, orang guru sementara. Atau sementara nak dapat kerja lain. Tapi oleh kerana dia mendidik kita, selama-lamanya dia adalah guru kita, walaupun dia mengajar sebentar sahaja. Ataupun mengajar secara gantian dan seumpamanya. Kadang-kadang kan di sekolah dulu ada guru bersalin, kemudian carilah guru ganti, tunggu kerja, guru ganti. Itu adalah guru kita. Sekali dia mengajar, dia adalah selama-lama guru kita. Justru saya nak membetulkan persepsi setengah orang kita yang menjadi murid. Apa dia? Iaitu persepsi salah. Di mana guru yang pernah mengajar dia, kerana guru itu sudah tidak mengajar dia lagi, bila dia berjumpa, maka dia panggil bekas guru dia. Ini persepsi yang salah. Contoh macam ni. Kalau dia jumpa Cikgu Ibrahim. Cikgu Ibrahim ni adalah guru besar saya di Sekolah Kebangsaan Penalumat. Telah kembali ke rahmatullah. Tapi bukan maksud itulah Cikgu Ibrahim lain. Kalau dia jumpa Cikgu Ibrahim, maka persepsi yang salah, dia perkenalkan cikgu dia kepada kawan dia atau kepada sesiapa di sekeliling dia. Dia kata, ini Cikgu Ibrahim, bekas guru saya. Inilah persepsi yang salah. Bekas guru saya. Itu tak boleh. Kalau bekas ni contoh macam pengarah di jabatan dia kerja, dah pencil lama, ni bekas pengarah. Boleh lah. Kalau guru tu guru besar, bekas guru besar Sekolah Kebangsaan Simpong, tak apalah, tempat dia bekerja, tetapi guru selama-lama. Jadi persepsi yang salah. Orang kenalkan cikgu dia kepada kawan, dia kata ini bekas cikgu saya. Tak betul. Dia kata, dia tengok seorang ustaz tu belajar, oh tu Ustaz Ismail, tu bekas ustaz saya. Tak betul. Oh, tu Cikgu Aisyah, bekas cikgu saya. Tak betul. Itu Ustaz Din, bekas ustaz saya. Tak betul. Ini persepsi yang salah. Jangan, wahai murid-murid sekalian, kalian saya lah, jangan sesekali kita menggelarkan guru kita sebagai bekas guru. Dia bukan bekas. Dia adalah guru selama-lamanya. Sehingga kadang-kadang kita ni lebih cerdik daripada dia. Guru sekolah kebangsaan, kita dah belajar tinggi sampai jadi profesor. Ada kata kita cerdik pada dia. Tak mungkin kita boleh jadi profesor kalau kita tak terlebih dahulu ambil ilmu daripada dia. Jadi dia adalah bekas guru kita. Kita kata tu. Tak betul. Dia adalah guru kita. Tu. Jadi mari sama-sama kita membetulkan persepsi. Dalam kehidupan kita, guru kita yang pertama adalah ibu bapa kita. Adalah ibu bapa kita. Guru yang ketiga yang mengajar kita di sekolah itulah. Walaupun beberapa sekolah pun kira yang ketiga lah. Berpindah sekolah menengah, sekolah rendah, itu yang ketiga. Dia kira nombor 3 semua, kongsi nombor. Tapi guru yang pertama dan kedua kita adalah ibu bapa kita. Itu guru. Baik.
Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ingat tak guru yang pernah mengajar kita dulu? Ingat tak? Saya ingat kalau kita tak nyanyuk, akal kita pun masih tak lembam. Walaupun tua ni kita lupa macam-macam lah kan. Ada setengah orang suami mata dia buah tadi. Dia tanya cucu dia, nampak tak suami mata tuan? Pada duduk tadi. Tapi duduk tu, apa tawan? Ingat tak? Saya rasa kita boleh ingat lah guru kita. Saya ambil semata lah. Saya pun tak tahu guru saya ni ada ke tak ada lagi. Tapi yang kenal pasti dah tak ada tu, tak apalah. Saya bermula, ni guru yang ketiga saya. Sebab guru yang pertama, ibu dan bapa saya. Semua anak-anak pun serupa lah. Guru yang pertama saya, nama dia Cikgu Faridah. Mengajar di Sekolah Kebangsaan Perdana Umat. Orang tanya tadi kah? Saya ni dibesarkan, dididik terus ke Sekolah Kebangsaan. Saya tak pernah mengalami tadika. Jadi saya tak tahu apa itu tadika dalam sejarah hidup saya. Terus masuk Sekolah Kebangsaan. Cikgu pertama saya nama Cikgu Faridah. Saya pun tak pasti adakah masih ada ataupun telah kembali ke rahmatullah. Sebab kalau umur dia pun lebih kurang umur ibu bapa saya lah. Bapa saya telah tiada lagi. Mak saya pun umur 80 dah. Jadi Cikgu Faridah pun lebih kurang tu lah. Ataupun nak muda sikit. Cikgu yang kedua saya, Cikgu Nur Aini, telah kembali ke rahmatullah. Dia mengajar dia dua. Cikgu yang ketiga, nama dia Cikgu Raja. Raja Syahrudin. Saya dah ingat lagi. Tapi saya ingat tak ada ni cikgu saya ni. Lama dah cerita ni. Awal tahun 70-an. Saya darjah 1 tahun 71. Darjah 2 juga senang sampai. Cikgu yang keempat saya, Cikgu Kalsum, mengajar darjah 4. Saya ingat ni masih ada. Cikgu yang kelima, Cikgu Muhammad Nur, darjah 5. Cikgu yang keenam, Cikgu Mustafa, mengajar darjah 6. Tu saya nak cerita cikgu mula-mula. Kerana guru-guru inilah yang memkenalkan ABC kepada saya, yang mengajar saya erti baca. Sebab saya erti baca di Sekolah Kebangsaan, bukan di sekolah tadika. Sebab saya tak belajar tadika. Dan celah-celah 6 orang guru ni, artinya guru yang mengajar saya semua 8 orang, iaitu ustaz dan ustazah. Maka ustaz yang mengajar saya telah kembali ke rahmatullah. Nama dia Ustaz Syafi'i. Dia orang Tanduk. Dan ustazah yang mengajar saya nama Ustazah Cik Basah, orang Guat Cepedak. Dua-duanya telah kembali ke rahmatullah. Kemudian menyusul lagi lah guru-guru yang berikutnya ke sekolah menengah tu, sampai ke masuk universiti. Banyaklah saya cerita guru-guru yang mula-mula memkenalkan asas ilmu kepada saya. Saya reti baca, reti kenal ABC daripada Cikgu Faridah. Saya kenal matematik daripada Cikgu Nur Aini. Saya kenal agama daripada Ustaz Syafi'i dan juga Ustazah Cik Basah. Saya kenal bahasa Inggeris daripada Cikgu Muhammad Nur. Dan begitulah tuan-tuan pun boleh buat karangan semula tentang guru-guru yang pernah mendidik kita. Jadi kepada guru jangan dilupakan. Seterusnya, saya telah membetulkan persepsi, jangan kita memanggil guru kita bekas guru kita. Dia adalah cikgu kita, ustaz kita, ustazah kita selama-lamanya. Sekali dia mengajar, walaupun dia dah nyanyuk ataupun dia sakit tu, dia tetap guru kita. Yang kelima, saya nak beritahu dan memperingatkan diri saya bahawa di antara guru dan murid ni macam ni. Dia intim. Okey. Jadi faktanya daripada poin yang kelima ni, hubungan guru dan murid. Yang pertama, bagi seseorang guru, sudah tentu bilangan muridnya terlalu ramai. Lebih-lebih lagi guru yang berkhidmat terlalu lama. Itu kalau dalam konteks guru di sekolah. Kalau guru yang mengajar ni, macam tu guru ni lagi lama, sampai umur 75 pun pergi masjid lagi. Jadi bilangan bagi seseorang guru, bilangan muridnya terlalu ramai. Kalau kita ambil dalam konteks pendidikan bersistematik, iaitu guru di sekolah bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau seorang guru tu mengajar 30 tahun, cuba bayangkan berapa ramai murid dia. Jika di ujung perkhidmatan dia, muridnya telah berjaya. Kadang-kadang masuk sama mengajar dengan dia. Kadang jadi doktor dan seumpamanya. Terlalu ramai muridnya. Kerana
perkhidmatannya yang terlalu lama. Dan yang kedua, muridnya terlalu ramai apabila guru itu sering bertukar tempat bertugas. Ada guru, kalau dalam era zaman saya mula masuk kerja dulu, kalau orang belajar agama ni jadi ustaz-ustazah, posting mula Sabah Sarawak. Sebab sana kekurangan guru agama. Duduk 5 tahun baru balik mai Kedah, Perak dan seumpamanya. Jadi kalau mengajar terlalu banyak tempat, pasti murid alai. Jadi yang saya nak beritahu bahawa bagi diri seseorang guru, Cikgu Faridah, Cikgu Muhammad Nur, Cikgu Faridah, Cikgu Muhammad Nur ni guru saya suami isteri. Itu saya sebut, saya ingat mereka. Bagi seorang guru, oleh kerana muridnya terlalu ramai, maka sukar bagi guru untuk mengingat semua muridnya. Boleh kata mustahil lah. Sukar bagi seorang guru untuk mengingat semua muridnya, untuk mengenali semua muridnya. Jadi hampir mustahil bagi seorang guru yang mengajar terlalu lama untuk mengenal setiap orang murid-muridnya. Lalu kebiasaannya orang dah sebut, dan saya pun dah sebut, guru ni dia boleh kenal murid dia, iaitu murid yang peringkat medium dia susah nak ingat. Guru yang boleh kenal murid dia apabila muridnya menjadi pelajar cemerlang dan juga pelajar yang menempa nama. Ini dia boleh ingat. Budak tu dah dapat nombor 1 lalu. SPM dapat zaman saya dulu grade. Grade 1, grade 2, grade 3. Lah dapat pakai A. Kalau budak SPM tu dapat 8A, 10A. Guru senang ingat lah. Kalau yang sederhana ni, dia susah nak ingat. Mungkin dalam setahun 2 dia ingat lah. Tapi setelah berpisah terlalu lama, guru payah nak ingat. Jadi pengecaman, guru boleh ingat murid dia ni kalau yang terlalu pandai, yang terlalu hebat dan menempa nama. Jadi ketua pengarah, jadi menteri, jadi Perdana Menteri, jadi doktor pakar. Ini barangkali guru boleh ingat dalam senarai anak muridnya yang ramai. Satu lagi, murid yang senang guru nak ingat ni ialah murid yang selalu buat masalah di sekolah. Ini dia senang ingat. Iaitu murid yang nakal, selalu kena lempang, murid yang selalu melanggar disiplin. Ini senang bagi guru untuk mengingat. Adapun murid yang tidak terlalu pandai, tidak terlalu nakal, tak buat masalah, tengah-tengah, guru susah nak ingat. Itu memang tabiat dan lumrah begitu. Sebab bilangan murid terlalu ramai. Tetapi yang keduanya ialah, ada sebelum yang kedua, saya nak pesan pada murid ni, janganlah berkecil hati. Janganlah berkecil hati kalau guru tak kenal kita. Katalah kita ada tua macam umur saya ni pun 56 lah tahun ni. Nak pencin tak lama lah. Bila kita tegur guru kita, apa khabar cikgu? Cikgu tanya, Alhamdulillah. Dia pun tak tahu. Kita anak murid dia ke seumpamanya. Apa khabar cikgu? Baik. Boleh jadi kita panggil cikgu tu, dia duk anggap kata sebab dia cikgu. Jadi orang kenal kata dia cikgu. Dia lupa, dia tak sedar kata kita pernah berguru kepada dia. Kita pun buatlah soalan sport ke cikgu. Cikgu kenal tak saya? Saya tak ingat. Dulu cikgu mengajak saya di sekolah kebangsaan Guat Pedak. Cikgu mengajak saya di sekolah kebangsaan Kuala Nerang. Cikgu mengajak saya di sekolah kebangsaan Sanglang. Cikgu tak ingat. Dia tak ingat. Jadi bila guru tak ingat, mana dia tak kenal? Bila guru tak kenal, kita murid janganlah berkecil hati. Sebab sukar bagi seorang guru untuk mengenal, mengingati muridnya satu persatu kerana senarai muridnya terlalu ramai. Kemudian yang kedua, bagi seorang murid pula, bilangan guru yang mengajarnya walaupun ramai, bagi seorang murid, bilangan guru yang mengajarnya walaupun guru itu ramai, bermula daripada tadika sampai dia keluar universiti, tetapi ramai guru bagi seorang murid tidak dapat potong, tak dapat menandingi ramai murid bagi seorang guru. Itu maksud dia. Jadi, kalau saya kata guru amat sukar untuk mengenali muridnya, kerana muridnya yang terlalu ramai. Jadi, kita terbalikkan. Bagi murid pula, ataupun pelajar penuntut, rasanya mustahil kalau dia tak kenal guru dia. Walaupun guru dia ramai. Guru kita kalau ramai pun berapa? Kalau kita kata di sekolah kebangsaan guru kita mengajak kita 6 orang, 7, 8 orang, begitu sahaja.
Guru yang mengajar di sekolah kebangsaan tu ramailah 30 orang. Tapi yang betul yang mengajar itu dalam 10 orang, 12 orang. Kalau menengah guru ada sekolah besar sampai 100 orang. Bukan semua guru ajar kita. Kita ambil ada 30 orang. Sampai universiti. Guru yang mengajar kita official di sekolah ni tak sampai 100 orang. Sampai kita keluar sekolah tu. Tapi murid yang guru mengajar tu beribu-ribu orang. Saya ingat berpuluh-puluh ribu orang. Jadi murid, walaupun gurunya ramai, tetapi ramainya guru bagi seorang murid tidak seperti ramainya murid bagi seorang guru. Justru kita, kalau tak kenal guru kita, ini masalah. Melainkan orang tu dilanda masalah otak, hilang ingatan dan seumpamanya. Jadi, kita kena kenal guru kita. Melainkan adalah kes-kes itu, kita tak boleh kenal guru kita. Kalau guru kita itu, dia ubah berlaku perubahan fizikal yang luar biasa pada dirinya. Itu tak payah nak kita apalah, kita tak kenal lah. Kerana kita terpisah terlalu lama, 40 tahun baru jumpa, muka pun blank terus. Itu cerita lain. Tapi dalam keadaan biasa, kita boleh kenal guru kita. Seterusnya, poin yang ke-6 yang saya nak highlight pada petang ini ialah peranan guru dalam mendidik. Peranan guru dalam mendidik murid dan pelajar. Apa peranan dia? Yang pertama sekali, guru ni kalau dalam bahasa Arab dia panggil sani'ul ajyal. Sani'ul ajyal itu pencipta generasi akan datang. Generasi akan datang ni nak jadi apa? Nak jadi orang kan, nak jadi beruang kan, nak jadi manusia yang berguna kan, nak jadi kebau kan, semua duduk tangan guru. Dia pencipta generasi akan datang. Inilah guru. Peranan dia. Jadi peranan dia bukan calang-calang, bukan lekeh main. Peranan dia besar. Orang yang sekarang ni jadi ketua pengarah, jadi usahawan berjaya, jadi menteri, jadi orang yang memegang jawatan-jawatan besar, telah dicipta oleh guru di sekolah dulu. Guru di sekolah kebangsaan Ayat Hitam, guru di sekolah kebangsaan Sik, guru di sekolah kebangsaan Banak Baru, guru di sekolah kebangsaan Kulim, guru di sekolah kebangsaan Selama. Ni dicipta oleh guru-guru dia dulu, yang dia boleh jadi orang yang cemerlang lah ni. Okey. Jadi dia membina kepribadian. Guru ni dia membina kepribadian dan syakhsiah yang unggul. Generasi akan datang. Dia mula daripada guru. Sebab tu saya nak pesan pada teman-teman dalam FB ni, kalau kita jadi orang besar-besar pun, ingatlah guru kita tu. Jangan duk menghebat sangat. Ingat kepada mereka. Mereka adalah orang yang arkitek yang mencipta kita. Okey. Kemudian yang kedua adalah pembina kepribadian murid. Satu, membentuk generasi akan datang. Yang kedua, membina kepribadian murid. Mana guru ini menyemaikan akhlak syakhsiah yang unggul dalam diri murid dan penuntut. Dan yang ketiga peranan guru ialah Fatihu uyunit talamis ala hubbil watan. Dia membuka mata muridnya. Guru ni, dia membuka mata muridnya untuk menggamit perasaan cinta kepada negara. Kita yang kasih pada negara ni, pemimpin memang dia duk abang, saya pun tahu. Pemimpin, marilah kita jaga ketahanan negara. Betul. Tetapi dia bermula daripada guru kita. Dulu kita ada pelajaran tata rakyat, macam-macam lah. Sejarah. Guru yang memupuk dalam diri murid perasaan cinta dan kasih kepada negara. Ini hebatnya guru. Kemudian yang keempat, peranan guru ialah menyuluh kehidupan insan. Insan yang dimaksudkan adalah murid ataupun penuntut. Guru ni adalah penyuluh kehidupan insan. Penyuluh ni makna kita duduk dalam gelap. Dalam gelap tiba-tiba orang buka lampu, nampak cerah. Dalam gelap nak cari jalan semua, ada orang main torchlight. Orang kena panggil pelita selat. Maka nampak jalan. Maka orang yang menyuluh jalan tu di tengah kegelapan adalah guru. Jadi gurulah yang menyuluh kehidupan insan yang bergelar murid. Menyuluh kehidupan artinya kita nampak jalan, akhirnya kita berjaya. Kita jadi arkitek, kita jadi doktor pakar, kita jadi ahli politik yang berjaya, kita jadi jutawan. Kita jadi jutawan tekala, jutawan kosmetik, jutawan apa. Segala-galanya berpunca dari
guru kita. Guru ni dia adunan guru-guru semua, bukan seorang. Campur guru tu. Akhirnya kita pandai. Saya sebut contoh. Dalam diri kita ni, dia telah dikomplitkan. Set. Guru-guru semua tu set kita. Kita jadi seorang yang kita kata, jadi doktor lah kata senang. Jasa pada guru. Guru apa yang menyebabkan kita jadi doktor ni? Yang pertama sekali, guru bahasa lah. Dia ajak kita baca. Kalau tak hati nak baca, macam mana kita nak jadi doktor? Guru bahasa. Dia kena ABC tu. ABC, alif bata. Guru bahasa. Yang kedua sekali, guru matematik. Sebab doktor ni pun dia kena pandai matematik juga kan. Guru sains. Tu. Jadi, gabungan guru-guru tadi. Lagi apa lagi? Kita ni doktor yang reti bahasa, hormat orang tak buat lebih kurang. Guru orang panggil apa? Moral, lebih kurang. Lagi kita ni di samping jadi doktor, kita tak lupa tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembahyang. Sebab kita nak buat mudah, kita baca bismillah. Guru mana yang ajar kita ni? Ustaz ataupun ustazah yang panggil guru agama. Jadi gabungan semua guru ni dia berpakat untuk membentuk murid dia. Jadi macam ni. Begitu maksud dah. Jadi guru ni adalah penyuluh kehidupan. Kalau dalam konteks untuk berjalan pergi ke akhirat, maka guru agama ni, mereka yang dipanggil ustaz, mereka yang panggil ustazah, mereka yang panggil tuan guru, menyuluh kehidupan hamba ni, murid ni, daripada duduk dalam sesat, duduk makan arak, telayak ketum, tak kenal Tuhan. Maka guru ni lah yang menyuluh kehidupan, menyampaikan ilmu. Akhirnya mereka menjadi insan yang berguna, hamba Allah yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu guru agama. Ya, yang berikutnya, poin yang ketujuh saya pada petang ini ialah guru ni jasa dia cukup banyak. Sama ada dia mengajar kita saat ataupun lama, jasa tetap banyak. Guru ni jasanya cukup banyak. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, bila guru berjasa kepada kita, adakah kita dapat membalas jasa mereka? Ataupun terbalaskah jasa guru kita? Kalau kita berusaha untuk membalas jasa guru kita ni, adakah terbalas jasa guru kita? Saya jawab pada tuan-tuan, jasa guru yang ditaburkan pada kita sama sekali takkan terbalas. Cuma kita nak balas tu, nak seumpama nak balas sama dengan apa yang diberikan pada kita, tak terbalas. Walaupun kita nak nilai dia dengan mata wang. Katalah kita ni jadi doktor yang berjaya. Gaji besar, doktor pakar. Ataupun kita jadi usahawan yang berjaya, jutawan. Kita pun kenal cikgu yang ajak matematik, dia ajak aku kira sampai aku jadi jutawan, kita pun nak balas. Kita pergi bagi duit sejuta ke cikgu tu. Kita ada 300 juta, bagi juta tak heran lah. Cikgu ni saya bagi sejuta, cikgu ajak saya matematik tu. Adakah sejuta itu boleh menebus ilmu matematik dia ajak pada kita? Tak. Sebab ilmu tak boleh dinilai dengan wang ringgit. Ilmu tak boleh dinilai dengan wang ringgit. Sebab tu kalau guru yang mengajar di sekolah, kerajaan bagi duit, guru yang nak pergi mengajar di masjid, masjid bagi duit pada guru mengajar. Bagi itu bukan kerana ilmu yang dia sampaikan. Bagi itu sebab khidmat yang diberikan. Susah payah sebagai orang panggil untuk saraan hidup dia. Bukan kerana dia mengajar tu, cikgu jadi saya cikgu mengajar pelajaran sekian-sekian, gaji sebulan macam ni. Bukan. Tak boleh dinilai dengan wang ringgit. Sebab itu, kalau murid yang nak membalas jasa gurunya, nak balas dengan wang ringgit, tak terbalas. Sama sekali tak terbalas. Ilmu matematik bukan boleh pergi harga. Ilmu sains bukan boleh harga. Lebih lagi ilmu agama bukan boleh harga. Ni semayang nilai dia 3,000. Satu tu. Tak boleh. Tak ternilai dengan wang ringgit. Jadi, murid sekalian, jangan cuba nak tebus ilmu yang disampaikan oleh guru dengan pergi bagi duit ke dia. Sama sekali tak terbus. Sama sekali tak terbaik. Tapi yang kita bagi itu sebagai mengenang jasa sahaja. Itu sahaja. Baik. Habis itu nak buat macam mana? Sebaliknya guru ni, kita dan usaha nak balas, tak boleh nak balas dengan wang ringgit, dengan harta benda dan seumpamanya. Murid nak buat apa ke guru? Maka sebagai menghargai jasa guru ni, yang pertama sekali, kita belajarlah menghormati guru kita. Itu saja.
Nak hormat sampai bila? Hormat sejak dia jadi guru, dan penghormatan tu berlanjutan sampai selama-lamanya. Sama ada dia mati ataupun kita mati. Siapa mati dulu tak tahu. Belajarlah menghormati guru sampai bila-bila. Walaupun guru itu hanya mengajar kita tadika saja atau sekolah kebangsaan. Hormat dia. Pak abang cikgu, baik. Jumpa di masjid, jumpa di mana, hormat. Okey. Yang kedua, oleh kerana mengenang jasa guru ni, maka kita hargailah ilmu yang disampaikan. Ilmu yang dia sampai, ilmu yang dia ajak kita hargai. Kalau boleh kita menghayati ilmu itu. Kalau guru ajak pelajaran akhlak, dia kata kita ni kena bersopan tegur orang, ustaz ajak buat semayang, ajak buat zakat, menghayati ilmu yang disampaikan pada kita. Kalau cikgu tu matematik, sains, apa-apa ilmu yang disampaikan oleh guru, kita hayati, praktik. Baru kita ni murid yang original. Kemudian yang ketiga, sebagai mengenang jasa guru, kita kena sentiasa berbangga menjadi muridnya. Kita kena sentiasa berbangga menjadi muridnya. Ni cikgu saya. Bangga. Kadang-kadang cikgu pencen ni saya, Allah, guru saya pencen punya. Nak banding kereta, dia naik dengan kereta nak murid duk kerja ni. Hai, kereta nak murid kemas dia kata cikgu. Dia pencen gaji tinggal setengah. Kita potong menjadi tapi kita kena bangga menjadi muridnya. Yang keempat, sebagai mengenang jasa guru ni, murid ni dia lidah dia kena sentiasa berdoa untuk guru dia. Kena sentiasa berdoa untuk guru dia. Doa guru ni supaya guru ni sihat. Kalau cikgu duk ada lagi, supaya dia sihat. Kalau dengar cikgu sakit, doa supaya dia sembuh. Lagi doa supaya guru kita ni panjang umur. Lagi supaya guru kita ni diberkati hidupnya dan diampuni dosanya. Sebab tu insan yang sering orang menenjak doa ni, kalau murid hak jenis kenang jasa cikgu lah, kalau tak kenang dia tak berdoa. Saya nak baca doa yang selalu kita baca dalam sembahyang. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwas. Itu doa. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami. Wa li walidina, dosa kedua ibu bapa kami. Wa li masyayikhina, dosa tok guru kami. Masyayikh ni guru yang taraf level tinggi mengajar agama tu, masyayikh. Wa li muallimina, dan guru-guru kami. Guru-guru ni hak mengajar macam-macam lah, mengajar sains, mengajar fizik, mengajar kimia, mengajar bahasa Melayu, sejarah, tawarikh, ilmu alam, geografi. Ni hak cikgu ni. Wa li muallimina, ampunkanlah dosa masyayikh kami, tok syekh kami. Wa li muallimina, guru-guru kami. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan dosa semua orang Islam lagi buat. Orang Islam ni semua kita minta ampun juga, supaya Allah Ta'ala ampunkan. Tapi guru tu dia spesifik sikit, special. Kita sebut, ampunkanlah dosa guru-guru kami. Jadi kalau murid yang kenang cikgu ni, dia sentiasa berdoa supaya guru-guru dia diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ni nak kenal jasa guru ni, kita kena menegur guru apabila berjumpa. Jangan duk jumpa lari. Murid apa macam ni? Menegur guru apabila jumpa. Kalau terserempak, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu buat apa? Lebih kurang tu lah. Kalau pada jauh, pasal macam nak boleh tengok, ligan. Kalau jauh sangat, sampai nak lintas jalan kereta belah, tak payahlah. Okey. Kemudian, bangga jadi murid dah. Itu nombor 6. Bangga jadi murid dah. Nombor 7, menziarahi guru. Menziarahi guru semasa sihat dan semasa sakit. Jika kita berkesempatan, ada peluang untuk buat demikian. Ziarah guru kita. Kalau kita berasa nak ziarah, payah, kita tahu guru kita tu mungkin dia pergi tentang mana kan, nuri dengar cikgu ni dia buat makan nuri, ketiak percaya dah. Tapi kalau kawan tu tak pergi makan nuri, jangan pergi lah. Tunggu tampil tu rumah lah. Menziarahi guru kita semasa sihat dan sakit. Lebih-lebih sakit lah. Dengan cikgu duduk hospital, pergi ziarah dah. Lebih kurang tu. Kemudian mengunjung kematian guru kita. Nombor 8. Mengunjung kematian guru kita. Dengar guru mati,
Kita berkesempatan. Kalau tak berkesempatan, tak boleh kata apalah. Dekat-dekat ziarahlah cikgu kita tu. Pergi doa supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa guru kita. Bagi dia senang duduk dalam kubur, masuk neraka, masuk syurga. Dan yang kesembilan, murid yang kadang-kadang ada pengaruh, ada kelebihan sikit ni, bila dia dah tua, apa benar dia boleh buat untuk mengenang jasa guru dia? Tolong cikgu dia dalam perkara-perkara yang boleh tolong. Recommend anak cikgu dia masuk kerja ke, ataupun seumpamanya macam saya lah, cikgu saya duduk jadi qadi ni, kadang cikgu bini mati main nak menikah, kita recommend bagi mudah bagi cikgu menikah, kenang jasa cikgu kita tu. Lagi yang ke-10, sekali-sekala ada peluang belanja cikgu kita makan. Kita jumpa cikgu dia makan dengan keluarga dia, kita pergi singgah tu, kita jenis duit banyak kerja besar, okey cikgu saya bayar, lebih kurang tu. Dan yang ke-11, berterima kasih kepada guru, minta halal ilmu dah. Ni murid yang berat, cikgu halalkan ilmu yang disampaikan saya dunia akhirat. Selalu gitu. Saya duk mengajak orang mula ni pun, Tuan Syekh halal lah ilmu dunia akhirat tu, adab seorang murid. Itu poin yang ke-7. Yang ke-8, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak sebut beberapa hadis yang berkaitan dengan ilmu. Bila berkaitan dengan ilmu, mana berkaitan dengan guru dan murid. Yang pertama sekali, ilmu yang terbaik, ilmu yang boleh memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Mana ilmu tu kalau kita belajar, dia memberi faedah, dapat pahala dan tak berdosa. Mana orang yang belajar ilmu tu bagus, orang yang mengajar pun bagus. Jangan sesekali kita murid pergi mengaji ilmu turun nombor ekor, itu tak boleh. Ilmu sihat nak kenal orang, tak boleh, haram. Guru pun jangan sesekali mengajar benda tu. Sebab dalam satu hadis Nabi bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjuk satu benda yang baik, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi kalau contoh dia menunjuk kebaikan ni bukan mesti ustaz, cikgu biasa pun boleh. Dia ajar matematik cara kiraan yang betul. Tiba-tiba anak murid dia pun kira betul. Maka kiraan yang betul tak kecoh orang, maka pahala akan melimpah juga kepada guru. Ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Tambah guru agama ajak orang sembahyang, ajak orang bayar zakat, ajak orang tutup aurat dan seumpamanya. Maka murid perempuan tutup aurat kerana ustazah ajak suruh tutup aurat, maka murid tu dapat pahala. Pahala tu juga akan dilimpahi kepada guru yang mengajarkannya. Maka sangat faedah, sangat untung, laba yang besar bagi insan-insan yang bergelar guru. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'u. Nabi kata kelebihan ilmu, kelebihan ilmu tu lebih aku suka daripada kelebihan beribadat. Makna kita nak buat ibadat ni kena ada ilmu dulu. Mana step yang pertama kena berilmu dulu, baru buat ibadat. Kalau buat ibadat tak ada ilmu, buat macam mana? Itu dalam konteks ibadat. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita nak buat rumah, kita kena belajar dulu ilmu pertukangan. Tak belajar ilmu pertukangan, terus pergi buat bancuh semen terlajak. Semen pun banyak, pasiak pun sikit, helai pergi. Ataupun pasiak banyak, semen sikit. Dia tak belajar ilmu perumahan, ilmu pertukangan. Jadi ilmu itu penting sebelum beramal. Dalam konteks nak buat ibadat, belajar dulu ilmu agama. Dalam konteks nak buat kerja dunia ni, belajar dulu. Dia kalau nak jadi mekanik, belajar dulu macam mana cara nak jadi mekanik. Tetapi buka tempat tak rosak, pergi buka, tak rosak tak buka. Lingkup kita tu. Itu lebih kurang. Jadi, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu min asamihim syai'a. Nabi kata, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia dapat pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang itu. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia dapat dosa sama dengan orang yang buat kejahatan, buat dosa tu, tanpa mengurang sedikit pun dosa orang tersebut. Jadi nak kata guru ni di sini guru ni tiap-tiap bulan gaji dapat.
Guru yang duduk mengajar di masjid dapat ilon tergoti orang mengajar. Hak tu satu cerita, tapi pahala berlanjutan, berterusan. Lagi banyak orang yang dia ajar, lagi banyak pahala dia dapat. Selama mana murid yang diajar itu beramal dengan ilmu yang dia sampaikan. Kemudian dalam yang keempat, zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani. Disebutkan kepada Rasulullah dua orang laki-laki. Ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Perihal dua orang lelaki dikenalkan kepada Nabi, seorang tu alim, alim mana ada ilmu, dan seorang lagi rajin buat ibadat tapi tidak ada ilmu. Seorang alim ada ilmu, seorang lagi rajin buat ibadat tapi tidak ada ilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda menjawab, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. Kelebihan orang alim ke atas orang ahli ibadat yang tertaubah ni macam lebihnya aku pada kamu, para sahabat sekalian. Nabi kan dia lebih daripada sahabat. Mana orang alim ni duduk atas. Orang buat ibadat tu, kalaupun orang buat ibadat ni dia ada ilmu, tapi dia tak mungkin dapat melakukan ibadat kalau dia tidak ilmu, maka punca daripada orang alim. Maka lebihnya orang alim daripada ahli ibadat ni, macam mana Nabi kata, lebihnya aku daripada kamu, sahabat. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Nabi kata, Allah dan para malaikat dan seluruh penghuni langit dan bumi, sehingga semut di dalam lubang dia dan ikan di air, semua pakat bersalawat, masa pakat berdoa kepada orang yang mengajar manusia perkara yang baik. Jadi guru ni dia ajak benda baik, benda jahat. Dia mengajar benda yang baik. Jadi guru yang mengajar benda yang baik, perkara yang baik, ilmu-ilmu yang boleh menyeluruh kehidupan manusia, di samping dapat gaji, dapat elon dan seumpamanya, ni Allah Ta'ala, malaikat, seluruh penghuni langit dan bumi, ikan-ikan di air, semut di dalam lubang, semua bersalawat, berdoa kepada orang yang mengajar kebaikan, itulah guru. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban li talibil ilmi, marhaban li talibil ilmi. Nabi kata, selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome kepada orang yang menuntut ilmu. Inna talibal ilmi la tahubbuhul malaikah. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu akan dinaungi oleh malaikat, akan diiringi, akan dikapit oleh para malaikat. Wa tuzilluhu bi ajnihatiha, dan malaikat akan memayungi orang yang menuntut ilmu itu dengan sayap-sayapnya. Hatta yablughu as-sama' ad-dunya, sampai malaikat turun sampai ke langit yang dunia ni. Pasal apa? Min hubbihim lima yutlabu, karena kasih dan suka kepada ilmu yang dipelajari, ilmu yang dituntut. Itu hebat. Itu orang yang menuntut ilmu. Yang berikutnya, poin yang ke-9. Ini kuliah nak habis. Yang 9, adab-adab belajar. Yang pertama kena minat lah, tak minat macam mana. Cuma bagaimana yang saya kutip, ni banyak pandangan Imam Ghazali. Yang pertama, Imam Ghazali pesan, dia kata, kita ni kalau nak belajar ilmu daripada guru, kita kena ikhlas. Kita kena ikhlas mengambil ilmu daripada guru. Ada setengah anak murid, dia pergi mengaji bukan dia ikhlas, dia nak test cikgu tu. Saya kata, cikgu, anak murid ni lulak. Dia nak test cikgu tu. Kadang-kadang dia nak pemalu cikgu tu. Ini dia tak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kita kena ikhlas di dalam menuntut ilmu, supaya ilmu yang kita dapat diberkati. Ilmu yang diperoleh diberkati. Kemudian ada yang kedua, Imam Ghazali mengajar kita, dia panggil takdirul muallim, menghargai guru. Menghargai guru. Bagaimanakah cara nak menghargai guru? Imam Ghazali sebut ialah dengan menghormati guru zahir dan batin. Itu dia. Menghormati guru zahir dan batin. Macam mana cara nak menghormati guru zahir dan batin? Dia kata, ihtiramuz zahir
huwa an la yujadilahu wa la yashtaghil bil ihtijaj ma'hu fi kulli mas'alatin wa in alima qat'ahu. Apa maksud? Maksud dia, hormat guru secara zahir ialah tidak bertengkar dengan cikgu. Hari ini kita dapati ramai juga murid yang duk rajin bertengkar dengan cikgu. Cikgu kata lagu ni, dia kata lagu ni, lawan. Tak bagus. Anak murid lawan cikgu. Dan sentiasa mencari jalan untuk berdebat dengan cikgu, berhujah dengan cikgu dalam satu-satu masalah. Imam Ghazali kata, wa in alima khata'ahu, sekalipun kita tahu cikgu tu silap, tapi murid ni dia tak boleh. Cikgu tak betul, cikgu tak betul masalah. Cikgu salah, cikgu ajak sesat, tak boleh. Jadi diam saja. Kita hormat dia. Okey. Kemudian kita tak setuju, tapi kita diajar beradab, menghormati guru ni. Jangan berdebat dengan dia, jangan berhujah dengan dia, jangan menyangka dia. Kalaupun cikgu tu dia tak betul, mungkin ada cikgu lagi ajak betul, kita diam sudah. Itu beradab dengan guru, menghormati dia secara zahir. Kemudian menghormati guru secara batin. Ini nak cara batin. Wa amma ihtiramul batin fahuwa inna kullama yasma'u wa yaqbalu minhu fi zahiri la yunkiruhu fil batil la fi'lan wala qawlan li'alla yattasim bin nifaq. Apa maksud? Apa yang kita dengar daripada guru ni hormat cara batin. Apa yang kita dengar daripada guru, sebab guru duduk dalam kelas, duduk dalam masjid. Dan apa yang kita ambil daripada guru, mana kita dapat ilmu. Jangan sesekali kita ingkar, mana kita tak setuju dengan dia. Secara perbuatan dan juga secara perkataan, dengan kata-kata. Supaya kita ni ni tak setuju ni kita simpan simpan. Dalam apa orang panggil apa? Dalam ni dia tak tahu. Kata kat belakang, cikgu ni kamtin, aku tahu lebih kurang. Supaya kita ni tak digelar sebagai orang yang munafik. Depan cikgu lagu lain, belakang cikgu lagu lain. Itu maksud dia. Kemudian adab kita dalam menuntut ilmu dengan guru ni, Imam Ghazali ajak kata taqdirul waqti, belajar menghargai masa. Menghargai masa. Sebab tu cara menghargai masa dalam kitab guru ni yang pertama sekali, kalau murid ni, kalau boleh biarlah murid tu main dulu, guru main kemudian. Tu baru kena cara. Ni guru main dah, cikgu anak murid tak main lagi. Tu kira-kira adab tu kurang sikit. Bagi cikgu main kemudian daripada guru. Itu baru dia punya adab kita menghormati masa. Artinya kalau guru masuk tu, terus dia mengajar kita. Ni dia nak ajak anak murid tak main lagi. Itu problem besar. Okey. Dan yang kedua masa tu, masa yang sepatutnya belajar jangan digunakan untuk benda yang tak ada faedah. Contoh dia macam ni ya. Kalau secara official, cara formal di sekolah, kalau murid duk buat bising dalam kelas ketika cikgu mengajar tu, artinya dia tidak menghormati guru sebab dia tidak menghargai masa yang guru curahkan untuk menyampaikan ilmu pada dia. Itu penting. Dan yang berikutnya, kuliah saya nak habis ni. Okay. Saya nak buat kesimpulan. Saya nak buat kesimpulan bahawa saya buat seruan pada guru semua. Wahai guru sekalian. Walaupun hari ni orang sebut hari guru, saya ingat special untuk guru sekolah maknanya. Tapi tak, kita tumpang. Siapa yang mengajar kita, semua guru berhak untuk menyambut hari guru pada hari ini. Hari guru ni dia bukan 15 Mei, sebenarnya hari-hari hari guru. Cuma ni cara resmi buat sambutan. Wahai guru sekalian, guru di sekolah, guru di masjid, guru di universiti, guru di politeknik, guru di institut perguruan LPG, guru di pusat tuition, guru di tadika, guru FB dan di mana-mana saja. Wahai guru-guru sekalian, anda adalah insan yang mulia. Ini bang tu. Wahai guru sekalian, anda adalah insan yang sangat mulia. Siapa yang muliakan anda? Allah dan Rasulnya memuliakan anda. Dan manusia memuliakan anda. Anda adalah permata dan mutiara. Anda sangat berharga. Yang kedua, suruhan saya pada guru, wahai guru sekalian, ikhlaslah di dalam menyampaikan ilmu kepada murid-murid kita. Iaitu cara berlanjutan. Jangan jadi cikgu syari. Ni contoh hak dalam gambar perdana itu. Dia masuk tidur, itu tak ikhlas itu.
Ikhlaslah di dalam mengajar murid-murid kita. Kerana apa? Guru sekalian, anda adalah penyuluh kehidupan. Anda menyinari kehidupan insan. Insan yang asal tak tahu apa, anda lah yang menyuluh kehidupannya. Insan itu boleh jadi doktor kerana jasa anda. Insan itu boleh jadi ustaz kerana jasa anda. Insan itu boleh jadi orang berniaga kaya kerana jasa anda. Insan itu jadi orang politik kerana jasa anda. Dan wahai guru sekalian, usah peduli sama ada jasa anda akan dikenang atau tak dikenang. Itu orang lain. Yang penting kita berjasa. Usah peduli jasa kita akan dikenang atau tidak dikenang. Yang penting kita terus menabur jasa. Dan kepada murid-murid sekalian penuntut ilmu, belajarlah menghormati guru kita, mengenang jasa guru kita. Buatlah sesuatu yang boleh menyebabkan guru kita ni berasa sejuk dada, sejuk hati, kerana kita adalah murid yang mengenang jasa dia. Jadi saya ucapkan kepada guru-guru semua, sama ada yang masih berkhidmat, ini sekolah atau universiti, atau yang telah bersara, ataupun yang tak ada arti persaraan, jangan mengajar di masjid di surau tu. Kepada guru-guru semua, saya ucapkan selamat menyambut Hari Guru. Semoga ilmu yang anda sampaikan kepada murid-murid mendapat manfaat daripada mereka. Semoga Allah Ta'ala taburkan pahala kepada anda semua guru-guru, bukan saja semasa kita hidup, bahkan berlanjutan walaupun kita berada dalam kubur nanti. Sebab apa? Kita ni tinggal ilmu yuntafa' bih, ilmu yang diambil manfaat oleh murid kita. Jadi selamat Hari Guru. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Saya pun adalah guru, walaupun tak mengajar di sekolah, tapi pernah mengajar di sekolah. Saya sebutlah untuk murid-murid saya, aku ada yang ikuti, dulu sebelum nak ni, dulu saya ambil STP sebelum masuk universiti. Saya mengajar sementara di sekolah sekolah rendah St. George's, balik Pulau Pinang. Kalau ada murid-murid yang ikuti tu, ni ustaz dia bang. Kemudian saya pergi belajar di Morocco. Saya balik, sebelum saya kerja sebagai pegawai di Jabatan Agama Islam, saya mulakan kerja mengajar di sekolah agama Taufiqiyah Khairiyah Halimah Peraluman. Dan saya pergi mengajar di ni anak murid saya mungkin ada sekolah Khairiyah Halimah ni, dan saya pergi mengajar di sekolah Datuk Abdul Razak Seremban Negeri Sembilan. Ni anak murid pun ada. Kalau mereka tengok muka Ustaz Eba ni, cuma tua lah, 30 tahun yang lalu, 31 tahun yang dulu ni mengajar mereka lah. Pun mereka umur pun dah, ustaz mereka pun nak pencin lah, mereka pun umur barangkali diambang 45 itulah murid-murid saya ni, umur mereka 45, 46 begitu. Jadi selamat Hari Guru. Wahai anak murid, kenanglah jasa guru kita. Doalah supaya guru kita ni sihat. Doalah supaya guru kita ni diberkati kehidupan. Doalah supaya guru kita ni diampunkan dosa. Doalah supaya guru kita ni hidup tenang dalam kubur. Doalah supaya guru kita ni masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.